Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada pesyarah penilai iaitu Puan Ratna Hafizah binti Ridwan. Nama saya Amirul Azim Ibrahim. Saya daripada jurusan Diploma Pengajian Perniagaan. Nombor matrik saya adalah 01 DPM 17 F1008. Hari ini saya akan membentangkan laporan latihan industri. Jadi, untuk makluman, saya telah menjalani latihan industri selama 15 minggu iaitu daripada 9 Disember 2019 sehingga 17 Mac 2020. Saya menjalani latihan industri di Jabatan Perkhidmatan Komuniti dan Kemasyarakatan di Majlis Bandaraya Ipoh. Jadi kita teruskan ke slide seterusnya iaitu latar belakang Majlis Bandaraya Ipoh. Okey, Majlis Bandaraya Ipoh ini adalah sebagai satu badan yang bertanggungjawab dalam mengurus dan mentadbir kawasan Bandaraya Ipoh berasaskan lokaliti tempatan sebagai pihak berkuasa tempatan. Seterusnya, Majlis Bandaraya Ipoh juga bertanggungjawab secara langsung dalam merangka dan melaksana perancangan pembangunan secara lokaliti setempat yang bersesuaian dengan dasar yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Baik, seterusnya kita teruskan dengan visi Majlis Bandaraya Ipoh. Visi Majlis Bandaraya Ipoh adalah untuk menerajui urus tadbir bandar secara strategik dan inovatif ke arah bandaraya yang kondusif dan mampan untuk kesejahteraan warga kota. Seterusnya, antara fungsi-fungsi Majlis Bandaraya Ipoh adalah perancangan dan kawalan pembangunan, iklan dan papan tanda, menguruskan iklan dan papan tanda sekitar Bandaraya Ipoh, pungutan sampah dan kawalan kebersihan, pelesenan dan kawalan perniagaan, dan pembinaan atau penyelenggaraan jalan-jalan di sekitar Bandaraya Ipoh. Berikut adalah carta organisasi Jabatan Perkhidmatan Komuniti dan Kemasyarakatan. Jadi, di jabatan ini dapat 4 unit, iaitu unit yang pertama adalah unit komuniti atau pelancongan antarabangsa. Unit yang kedua adalah unit sukan, fasiliti dan kemiskinan bandar. Unit yang ketiga bahagian pentadbiran am, dan unit yang terakhir adalah bahagian perpustakaan Tun Razak. Untuk makluman puan, saya ditempatkan di bawah bahagian pentadbiran am yang mana meliputi untuk menguruskan hal ehwal pejabat, perkhidmatan, kualiti dan kewangan jabatan. Jadi kita teruskan dengan visi jabatan. Visi jabatan adalah untuk menyediakan prasarana dan persekitaran hidup yang moden dan sesuai dengan pembangunan bandar yang mampan. Dan itu, antara objektif jabatan adalah untuk merancang, melaksana dan memastikan perkhidmatan Majlis Bandaraya Ipoh kepada warga kota Ipoh sentiasa berada di tahap yang terbaik dari masa ke semasa. Baiklah, seterusnya adalah antara fungsi jabatan adalah yang pertama, menguruskan segala tempahan dewan, stadium, padang dan dewan orang ramai serta peralatan seperti kemah, kerusi untuk acara-acara kerajaan. Fungsi yang kedua adalah menyelaras segala aktiviti, program sukan ataupun majlis-majlis rasmi Majlis Bandaraya Ipoh. Fungsi yang ketiga adalah menguruskan pentadbiran pusat, penerangan pelancongan Perak. Fungsi yang keempat pula adalah mengambil tindakan terhadap isu kemiskinan bandar dan isu setinggan sifar. Fungsi yang kelima adalah menyelaras pelaksanaan projek pelancongan Majlis Bandaraya Ipoh, Negeri Perak dan Persekutuan. Antara fungsi yang terakhir adalah mengawasi perkhidmatan di perpustakaan agar berjalan mengikut ketetapan bagi semua aktiviti. Baiklah, kita teruskan dengan ringkasan aktiviti harian. Sepanjang saya menjalani latihan industri di Jabatan Perkhidmatan Komuniti dan Kemasyarakatan ini,
Antara aktiviti yang sering saya lakukan adalah membuat memo antara jabatan. Jadi, untuk makluman, memo ini merupakan pesanan ringkas, padat dan jelas serta mudah untuk difahami. Jadi tujuan kita mewujudkan memo adalah untuk memberikan informasi atau meminta sesuatu daripada jabatan. Berikut adalah struktur memo. Jadi struktur memo terdiri daripada kepala memo, badan memo ataupun isi memo dan kaki memo. Bahagian kepala memo terdapat logo institusi atau syarikat. Pada bahagian badan memo ataupun isi memo, kita hendaklah menyatakan inti memorandum ini secara ringkas dan padat serta memudahkan penerima untuk memahami tujuan kita mewujudkan memo. Seterusnya, antara aktiviti kedua yang sering saya lakukan adalah membuka fail-fail baharu untuk unit pentadbiran am, unit pelancongan atau pelancongan antarabangsa dan unit kemiskinan bandar. Aktiviti yang kedua yang sering saya lakukan di jabatan ini adalah membuka fail-fail baharu. Antara tujuan kita membuka fail adalah untuk membantu jabatan dalam melaksanakan urusan pentadbiran pejabat dengan lebih cekap dan berkesan. Tujuan seterusnya adalah untuk memperkemaskan arahan perkhidmatan sedia ada supaya sentiasa relevan dan dapat dijadikan sebagai panduan atau dapat dijadikan rujukan. Selain itu, tujuan untuk mengemaskini atau menyediakan fail adalah untuk mewujudkan sistem pengurusan rekod yang lebih sistematik, cekap dan berkesan di jabatan. Selain itu juga secara tak langsung ia dapat membantu para pegawai ataupun staf-staf yang terlibat dengan fail dan surat-surat untuk mencari dan merujuk semula fail-fail yang berkenaan. Akhir sekali, pada minggu terakhir latihan industri, saya sering mengikut Encik Syarul Nizam, iaitu Ketua Bahagian Pelancongan dan Pelancongan Antarabangsa untuk melawat tapak projek dan menghadiri mesyuarat berkenaan dengan Kinta River Walk. Jadi, berikut adalah gambar-gambar semasa melawat tapak projek dan menghadiri mesyuarat. Seterusnya, hasil dapatan saya sepanjang menjalani latihan industri di sini, saya dapat merasai suasana bekerja di alam pekerjaan yang sebenar, yang mana penuh dengan cabaran dan tak mudah untuk kita tempuhi. Yang kedua adalah saya dapat meningkatkan potensi diri dengan melaksana dan menyelesaikan segala tugasan yang diberikan dengan jayanya. Seterusnya, saya juga dapat mempelajari cara untuk mengendalikan sesuatu mesyuarat agar mesyuarat itu berjalan dengan lancar. Kemudian, saya juga dapat mengetahui cara untuk menguruskan hal-hal pentadbiran di pejabat seperti menguruskan cuti pekerja, permohonan allowance untuk overtime dan sebagainya. Dan akhir sekali, saya dapat mempelajari cara untuk membina laman web menggunakan HTML5 dan CSS. Akhir sekali, kesimpulan, dengan menjalani latihan industri ini, ia mampu menjadikan pelajar lebih berani dan meningkatkan keyakinan pelajar untuk berhadapan dengan orang ramai dan bekerjasama dengan orang sekeliling yang mana sekiranya jika pelajar mampu mengatasi segala isu berkenaan dengan komunikasi, ia mampu meningkatkan produktiviti pelajar dengan lebih efisien.
Seterusnya, dengan latihan industri ini juga ia mampu memberikan manfaat dan pengalaman yang luas kepada pelajar dalam menimba ilmu dan pengetahuan di alam pekerjaan. Itu saja pembentangan saya mengenai laporan latihan industri pada hari ini. Sekian, terima kasih.